Okey, bismillahirrahmanirrahim. Biologi tingkatan 4, bab 6 pembahagian sel. 6.2 kita akan membincangkan mengenai kitas sel dan juga mitosis. So, dalam topik ini kita nak membincangkan mengenai apa? Kita nak membincangkan fasa yang ada dalam kitas sel. Okey, yang terdiri daripada fasa yang ada dalam kitas sel yang terdiri daripada interfasa dan juga fasa M. Kemudian kita akan menyusun peringkat mitosis mengikut turutan dan juga kita nak membincangkan mengenai proses sitokinesis dan juga perbezaan antara sitokinesis di sel haiwan dan sel tumbuhan dan akhir sekali membincangkan kepentingan atau keperluan mitosis. Okey, antara kepentingan ataupun keperluan mitosis adalah terlibat dalam perkembangan embrio, pertumbuhan organisma, penyembuhan kulit, penyembuhan luka pada kulit, penjanaan semula dan pembiakan aseks. So, kita teruskan. So, ada 5. Okey, 5. Nah, kita teruskan. So, apakah itu kitar sel? So, kalau kita tengok di sini, kitar sel ni sebenarnya apa? Kitar sel adalah satu tempoh bermulanya sel baharu. Maksudnya kitar sel tu maksudnya daripada satu sel nak jadi sel yang baharu, sel yang baharu. Ini kita kenali dia adalah sebagai kitas sel. So, kitas sel terdiri daripada 2 fasa. Kita ada interfasa dan satu lagi kita ada fasa M. Now, interfasa terdiri daripada 3 fasa, iaitu adalah G1, and then kita ada S dan kita ada G2. Fasa M pula terdiri daripada mitosis atau pembahagian sel jenis mitosis. Satu lagi adalah sitokinesis. Okey, so kita dah jelaskan kitas sel tu apa. Kitas sel tu maksudnya adalah satu kitaran. Okey, untuk menghasilkan sel yang baharu. So, dia ada dia punya time frame. Okey, itu yang kita panggil dia sebagai kitas sel. Dan kitas sel ni terdiri daripada 2 fasa. Fasa yang paling banyak sekali, fasa yang terbesar sekali. This one. Macam 70% daripada ni kan. Ini adalah interfasa. Okey, so interfasa ni kalau saya nak bayangkan macam nak bayangkan 1/4. Okey, lebih kurang je 1/4. 3/4 daripada kita tu adalah interfasa. So, kita bincangkan apakah itu interfasa. Interfasa terdiri daripada 3 fasa. So, bermula dengan fasa G. Di fasa G, sel asal macam ni. Kemudian sel itu membesar. Okey, kemudian pada fasa ini, mitokondria dihasilkan. Maksudnya asalnya mitokondria kononnya 1. Kemudian dihasilkan mitokondria yang baru. Tetapi pada masa ini kromosom dalam bentuk berbenang. Ini nukleus, sedangkan nukleus dalam tu ada kromosom tetapi dalam bentuk berbenang. Okey. Nah, fasa M. Apakah yang terjadi pada fasa M? Fasa M pula. Fasa S. Fasa S ni sebenarnya fasa sintesis. Sintesis apa? Sintesis DNA. Apakah yang berlaku pada fasa ni? Fasa ni asalnya kromosom tu dalam bentuk berbenang tetapi kromosom tu masa ni baru ada 1. Kemudian kromosom ini dia akan mengganda. Okey, dia mengganda tapi dalam bentuk berbenang lagi. Dan di tengah-tengahnya, di center tengah tu ada sentroma. So, awak ingat dalam fasa S, S adalah sintesis. Kemudian kromosom replikasi. Replikasi tu apa? Daripada 1 jadi 2. Ini adalah replikasi. Kemudian tadi fasa G, G ada 2 yang berlaku. Satu adalah sel membesar. Organel baharu terhasil. Tetapi masa ni kromosom dalam bentuk berbenang, kromatin. Okey, nah fasa terakhir, ini adalah G1, growth 1. S adalah synthesis. And then G2 adalah growth 2. So, dalam G2, sama sel terus membesar. Dan ditambah, masa ni sel tu nak ready untuk fasa yang paling penting, iaitu pembahagian sel kan. So, fasa G2 ni, masa ni sel mengumpul tenaga.
sel kumpul tenaga. Ni tadi saya cakap untuk persiapan terakhir untuk big event. Apakah big event tu adalah untuk masuk pembahagian sel. So proses pembahagian sel ini memerlukan banyak tenaga. So oleh itu masa interfasa di G1 ni, masa G2 masa ni tenaga dikumpulkan. So kita masuk event yang paling penting, which is fasa M. So fasa M ini terdiri daripada dua. Satu adalah mitosis dan satu lagi adalah sitokinesis. Okey, so mitosis ni kita boleh pecahkan kepada dua, PAMAT tau. Okey, PMAT, PAMAT, which is mitofasa ni, mitosis ni terdiri daripada 4 fasa utama, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey, now kita tengok peringkat mitosis. Ni yang kita panggil dia sebagai replicate. Asalnya satu. Okey, ranting kromosom tu berganda dan tengah ini center. Ini kita panggil sebagai sentroma. Okey, now so kita teruskan. Okey, fasa seterusnya adalah mitosis. Apakah yang berlaku dalam proses mitosis? Okey, mitosis tadi kita dah terangkan. Mitosis ni adalah proses pembahagian sel yang akan menghasilkan 2 sel anak dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah sama. Okey, now so tengok mitosis, saya ulang tau. Mitosis, apakah maksud mitosis? Mitosis adalah proses pembahagian sel yang hasilkan 2 sel anak dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah sama dengan induk. So kita nak buktikan betul tak mitosis ini maksudnya adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 2 sel anak dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah sama dengan induk. Now, kromosom manusia kita ada 46, tapi biasanya dalam tajuk ni kita gunakan kromosom yang sedikit je. So dalam gambar ni kita mulakan, kita tengok tahu kromosom ni hanya ada 1, 2, 3, 4. So tengok asal kromosom ni ada 4. So 4 kromosom. Okey, so ada 4 kromosom. Pada peringkat yang ini, kromosom ni awak nampak kata P tau. Yang ni cikgu saya dulu ada ajar. P, kromosom pada apakah yang berlaku di profasa? Di profasa, kromosom tu pendek dan tebal. P, pendek dan tebal. Kemudian kromosom ni sebenarnya kan dia mengganda tadi kan, bereplikasi kan. So sebenarnya kita bayangkan kromosom ni terdiri daripada satu kromosom. Okey, terdiri daripada 2 kromatid kembar yang diikat di tengah center tu, di tengah yang diikat oleh sentroma. Okey, now so masa profasa kromosom ni pendek tebal, kita dah tak panggil kromatin. Kromatin hanyalah kita panggil masa interfasa. Interfasa kromosom bentuk berbenang. Yang kita panggil sebagai kromatin. So ingat, kromatin, perkataan kromatin kita hanya guna semasa interfasa sahaja. Jika masa peringkat mitosis, kita panggil dia sebagai kromosom. So bila kromosom tu dah pendek dan tebal, kromosom ni dah pendek dan tebal,
Kromosom ini sebenarnya terdiri daripada dua kromatik kembar yang di tengahnya diikat oleh sentroma. So, awak nampak ini adalah sentroma. So, pada masa yang ini, kita nampak, apa yang kita nampak di sini, yang ini adalah GG. GG adalah gentian gelendung. Okey. So, dalam tajuk yang ini untuk saya paling ingat adalah hero. Hero dalam cerita ni adalah kromosom. So, kita fokus pada kromosom. So, ingat pada profasa 1, kromosom saya ingat fokus kat hero je. Kromosom ni pendek dan tebal. Okey, dan pada masa yang ni gentian gelendung baru mula nak terbentuk. Awak nak bayangkan gentian gelendung ni penting dalam proses pembahagian sel ni. Kenapa gentian gelendung ni yang akan menarik kromosom ni? Okey. So, peringkat yang kedua, ini dah settle. Pak Mat kan tadi kita kata. Okey, so peringkat yang pertama tadi kita dah panggil dia sebagai profasa. Peringkat kedua adalah metafasa. Metafasa. Ingat tau, hero cerita ni kromosom. So, kromosom M ni stand for menyusun di middle. So, pada metafasa, apakah yang berlaku pada kromosom? Kromosom menyusun di satah khatulistiwa. Khatulistiwa kat tengah kan? Di satah khatulistiwa. So, nampak kat sini kan? So, ingat, mula-mula keyword dalam cerita ni, awak nak bayangkan, mula-mula kromosom pendek dan tebal. Pendek, tebal. Bila kromosom tu pendek dan tebal, drama yang kedua atau episod yang kedua, kromosom metafasa. So, apa yang berlaku di metafasa? Kromosom menyusun di middle, which is menyusun di satah khatulistiwa. Okey, yang tarik kromosom di satah khatulistiwa ini adalah gentian gelendung. So, saya tambah sikit ayat. Kromosom menyusun di satah khatulistiwa oleh gentian gelendung. Ataupun ayat cantik yang kita boleh buat sebenarnya, gentian gelendung menarik kromosom menyusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendung. GG lah. Saya suka guna perkataan GG tau. Saya short form tau sebagai GG. So, ingat, yang bagi kromosom menyusun dekat middle, ini adalah GG. Kerja GG. Nama glamour dia GG. Kalau awak nampak kat sini, nampak tak? Saya bagi satu tips tau. Satu GG, dia tarik satu kromosom. Nampak tak? Satu GG tarik satu kromosom. Okay. So, ni jelas. Pada masa ni, kromosom ni dalam bentuk kromatik kembar. Sebab masih ada sentroma. Okay. Ini masih ada sentroma. Okey, sebelum saya terlupa tau, sentroma. Awak jangan confuse sentroma dengan centriole. Centriole adalah organel yang menghasilkan gentian gelendung. Sentroma yang memegang kromatik kembar. Okey, right, itu adalah kesilapan yang biasa. Okey, now, fasa seterusnya selepas profasa, metafasa, fasa yang ketiga adalah fasa anafasa. Masa anafasa ni, kromosom telah putus. Masa ni kita kata, kalau nak ayat di sini, di masa ni kita nak buat ayat, sentroma putus. Menyebabkan GG menarik kromatik kembar ke kutub bertentangan. Okey, nampak tak cara lukis? Yang kat sini paling penting adalah cara lukis. Nampak tak? Awak lukis, dia mesti bentuk macam ni tau. Okey, yang ada serpihan sentroma tu menghala pergi ke kutub. Dia mesti macam ni. Kalau awak lukis macam ni, ini salah. Okey, alright. So, sekarang, apakah peristiwa penting yang berlaku di anafasa? Anafasa, kromosom asing ke kutub bertentangan. Keyword dia adalah asing.
Yang awak nampak daripada gambar ni asing ke kutub bertentangan. Siapa yang boleh asing kromosom ni ke kutub bertentangan? Ini adalah kerja GG yang menarik kromatik kembar ke kutub bertentangan. Kalau perasan di sini, saya guna perkataan, di sini kita boleh guna perkataan kromatik kembar. Kenapa masa ni? Sebab masa ni kromosom dah putus. So, bila satu je, sebahagian ni kita panggil dia sebagai kromatik kembar. Ayat yang betul sebenarnya saya tambah sikit tahu. Ini buku lama ni. Kromatik Okey, so proses yang terakhir selepas anafasa, proses yang terakhir adalah telofasa dan sitokinesis. Okey, proses ini berlaku serentak. Now, apabila kromosom ni kromatik kembar, T ni, kita berkata tiba ke kutub bertentangan. Okey, pada masa ini kita kata kromosom ni nanti okey dia akan membentuk berbenang halus. Pada masa ni kalau awak perasan, okey macam ni tau. Yang ini kalau awak nampak ini membran nukleus. Bila membran nukleus mula wujud, nampak tak? GG hilang. Okey. Kalaulah masa peringkat ni kan. Okey, GG mula ada. Nuklear membran nuklear tak ada. Membran nuklear hilang. Ini adalah watak sampingan. Okey. Alright. So, pada peringkat telofasa, kromosom tiba ke kutub bertentangan. Kromosom membentuk berbenang balik. Dia akan membentuk berbenang. Bentuk kromatin. Okey. Nah, pada waktu yang sama, telofasa kan kromosom bergerak ke kutub bertentangan. Pada masa sama, sitoplasma di tengah akan mencerut. So, proses membran plasma mencerut di tengah, ini kita panggil sebagai sitokinesis. Dan akhirnya, proses mitosis akan menghasilkan 2 sel anak. Iaitu, ini adalah satu, kejap ya. Okey, 1, 2. So, mitosis adalah proses yang menghasilkan 2 sel anak. Dan setiap sel anak bilangan kromosomnya sama dengan induk. Kenapa saya kata sama? Sebab ini 4. Setiap sel anak ni 1 sel. 1 sel, ini sel yang kedua, 2 sel. Okey, so 1 sel ni tengok, 1 sel ni ada 1, 2, 3, 4. So, ada 4 kromosom. Ini pun sama 4. Tengok tau. Lepas tu bilangan kromosom dia sama dan bilangan kromosom tu sama. So bilangan kromosom tu sama dengan induk. Okey, kita panggil ini, set kromosom ini adalah sebagai diploid. So kesimpulannya, proses mitosis adalah proses pembahagian sel. Okey, proses pembahagian sel yang menghasilkan 2 sel anak. Dan setiap sel anak bilangan kromosomnya sama dengan induk. Bilangan kromosom sama dengan induk, kita kenali dia sebagai diploid. So, kesimpulan, mitosis ada berapa peringkat? Mitosis ada 4 peringkat. 1 adalah profasa, kedua adalah anafasa, ketiga adalah metafasa, dan akhir sekali adalah telofasa serentak dengan sitokinesis. Alright. Alhamdulillah. So, kita teruskan. Okey. Alright. So, kita kata tadi sitokinesis yang berlaku di haiwan dan tumbuhan adalah berbeza. Di haiwan, sitokinesisnya berlaku proses pencerutan di tengah. Okey, so pencerutan ini yang akan menyebabkan menghasilkan 2 sel anak. Okey, pencerutan di tengah. Tetapi dalam tumbuhan, sitokinesisnya sedikit berbeza. Apakah yang berlaku? Yang berlaku adalah pembentukan plat di tengah.
Okey, pembentukan plat di tengah ini, okey, alright, dia akan akhirnya membentuk dinding sel yang baharu. Okey, so itu perbezaannya. So perbezaannya sitokinesis kalau untuk haiwan adalah pencerutan. Kalau untuk tumbuhan adalah pembentukan plat. Apakah persamaannya? Persamaannya dulu berlaku di tengah. Okey, alright. So, kepentingan mitosis. So, kesimpulannya, kepentingan proses mitosis adalah menghasilkan sel yang sama dengan induk. Okey, yang iras dengan induk. Okey, sebab tu kalaulah kulit awak menghasilkan sel baru, kulit awak ni akan menghasilkan sel yang baru 2 minggu sekali. Tapi awak tak pernah perasan pun kulit awak akan menghasilkan sel yang baru. Kenapa? Sebab setiap kali hasil yang baru, sel itu sama dengan induk, sama dengan asal kerana kandungan genetiknya adalah sama. So, mitosis berlaku di mana semua sel dalam badan kita kecuali gamet. Sel-sel yang melakukan mitosis kita kenali sebagai apa? Kita kenali sebagai sel soma. Okay, right, sel soma. Okay, now akhir sekali, apakah kepentingan proses mitosis? Kepentingan proses mitosis adalah ini, okay. Pertama, okay, terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan. Okey, so macam ibu pregnant. Mula-mula masa dia mengandung 1 bulan sampai 9 bulan, nampak kan? Makin lama, makin besar kan? So, itu adalah melibatkan proses mitosis. So, mitosis terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan. Macamlah awak bayangkan masa awak darjah 1 rendah je. Bila dah masuk tingkatan 4, awak dah makin tinggi. Itu juga melibatkan mitosis. So, kesimpulannya mitosis terlibat dalam pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian jikalah katakanlah awak jatuh dan luka, so fungsi itu adalah melibatkan mitosis kerana mitosis melibatkan proses membaiki tisu-tisu atau sel yang rosak. Okey, now dan juga mitosis ni tadi saya kata menggantikan sel-sel yang dah mati. Contoh macam sel kulit, dia punya jangka hayatnya 2 minggu saja, kemudian akan tumbuh tisu yang baru atau sel yang baru. Tapi kita tak perasan sebab sel yang baru itu sama dengan sel yang asal. Okey, kemudian unik dia, mitosis ni berlaku dalam haiwan seperti cicak dan tapak Sulaiman, iaitu penjanaan semula. Kemudian, mitosis ini terlibat dalam pembiakan asek, contohnya pembiakan vegetatif dan juga pengklonan. So, ingat, pengklonan ni dia akan menghasilkan anak yang sama. Kemudian, mitosis juga terlibat dalam hidra untuk melakukan proses apa? Pembentukan tunas. Okey, now saya tambah. Pengklonan dalam tumbuhan dikenali sebagai tisu culture, tisu kultur tisu. Okey, right. Okey, ini dalam muka teks awak pada muka surat 105. So, namanya adalah pengkulturan tisu. Okey, so ini nampak tak ekor putus akan tumbuh yang baru. Ini kita panggil dia sebagai penjanaan semula. Kemudian ini adalah tisu yang rosak akan ganti yang baru sama dengan asal. Sebab tu awak tak nampak beza. Okey, penjanaan semula tadi kita dah kata. Ini adalah pengklonan. Okey, pengklonan dalam tumbuhan kita kenali sebagai pengkulturan tisu. Okey, now soalan. Nyatakan aplikasi mitosis dalam bidang pertanian. So, aplikasi mitosis dalam bidang pertanian adalah pengkulturan tisu. Okey, terangkan soalan nombor 2, terangkan proses yang berlaku pada fasa S. Proses yang berlaku pada fasa S adalah replikasi DNA, sintesis DNA. Sintesis DNA. Dan pada masa ini kromosom mengganda.
Okey, ramalkan apakah yang terjadi jika gentian gelendung gagal terbentuk. Ia akan menyebabkan kromosom tidak dapat menyusun di satah khatulistiwa dan kromosom tidak dapat bergerak ke kutub bertentangan. Ataupun bahasa yang cantik ini sebenarnya adalah kromatik kembar. Okey, now terangkan keperluan mitosis dalam proses hidup. So, keperluan mitosis dalam proses hidup, tadi kita dah kata, pertama adalah proses pertumbuhan. Saya tukar warna cantik sikit. Pertumbuhan dan perkembangan. Okey, kenapa? Sebab ia menambahkan bilangan sel. Kemudian, apakah lagi kepentingan dia? Menggantikan tisu yang rosak ataupun yang dah mati. Dan juga dia terlibat dalam, kalau untuk hydra, pertunasan. Kalaulah, ini hydra tau. Hydra, pertunasan. Kalau cicak, penjanaan semula. Alright. So, kesimpulannya, apakah itu proses mitosis? Mitosis adalah proses, okey, so saya tambah sini. So, kesimpulannya, apakah itu proses mitosis? Mitosis adalah proses, maksud dia pembahagian sel. Bahagian sel yang hasilkan dua sel anak, dan setiap sel anak bilangan kromosom adalah sama, yang kita kenali dia sebagai diploid ataupun kita guna 2N. So, mitosis ini actually adalah sebahagian daripada kitar sel. So, kitar sel terdiri daripada dua. Kita kata kitar kan? Dia terdiri daripada dua. Satu adalah interfasa. Satu lagi adalah fasa M. Tadi kita kata fasa M ada dua. Satu adalah mitosis. Satu lagi adalah sitokinesis. So, interfasa kita boleh pecahkan kepada dua. G1S dan juga G2. Okey, now, tak apa lagi tadi kita dah belajar. Mitosis ada 4 fasa. Pertama adalah Pak Mat kan? P, M, A, T. Pak Mat. So, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Selepas telofasa, apakah peringkat seterusnya? Peringkat seterusnya adalah sitokinesis. Tetapi sebenarnya sitokinesis ni berlaku serentak dengan telofasa kan? Sitokinesis. Apakah itu sitokinesis? Sitokinesis adalah proses pembahagian sitoplasma. So, pembahagian sitoplasma ni berbeza kan? Okey, kalau untuk haiwan,
Sitokinesisnya adalah pencerutan. Kalaulah untuk tumbuhan, sitokinesisnya adalah pembentukan plant. So, itu sahaja untuk topik 6.2. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih.